Oh, netizen punya penangan sampai Niloufar mengalah lah tunjuk muka Bilal. Sampai dah terguris hati dia, terpaksa tunjuk muka Bilal. Korang lah punya pasal. Tapi korang tahu tak, penyakit Ain tu sebenarnya betul. IFM TV. Assalamualaikum guys, welcome back to IFM TV. Today aku nak buat satu video review atau reaction lah tentang topik yang trending. Yang trending sehari dua ni kalau korang buka memang trending, tak lain tak bukan topik Hajah Niloufar tersinggung orang share gambar anak dia. Okay guys, sebelum aku bercakap dengan panjang lebar lagi, taklah panjang, panjang pun bukan tengok aku sangat pun kan. Sebelum aku kupas topik ni lebih dalam lagi, suka aku nak ingatkan, aku bukan ustaz, aku bukan pakar motivasi, aku bukanlah siapa-siapa. Baik, berbalik pasal Niloufar ni, sebenarnya aku taklah follow dia sangat. Tapi wife aku memang follow dia lah. Cuma aku tahulah pasal perkembangan dia dan pernah juga tahu dia pernah terpalit dengan kontroversi-kontroversi sebelum ni, pasal kapet lah, apalah, majlis akad nikah, tapi itu semua is past. Cuma sekarang yang aku nak sentuh ni pasal isu upload gambar orang tanpa kebenaran dan edit pula. Itu tak betul lah, sehingga kan Hajah Niloufar tu rasa terguris hati dia dan terpaksa akhirnya mengalah dengan netizen. Nampak netizen, korang menang netizen. Akhirnya dia upload juga wajah Bilal dekat Instagram dia. Tapi masalahnya berbaloi tak apa yang kita buat ataupun apa yang netizen buat sehingga kan dia terpaksa upload. Sebab aku ada tengok satu klip yang dia dah plan dengan suami dia bila nak tunjuk muka Bilal, tapi bila orang dah upload gambar Bilal tanpa permission dia, tanpa persetujuan dia, dah mengganggu privasi dia, buat apa dia nak simpan lagi? Betul tak? Baik dia tunjuk. Cuma bagi aku, Wallahualam lah, sama ada dia tunjuk wajah Bilal tu dengan keredaan hati dia ke apa ke, itu aku tak tahu. Tapi bagi aku, yang aku nak sentuh sekarang ni, kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak protect anak dia lah guys. Tapi alang-alang dah dia upload tu, jom kita tengok. Kita tengok real anak dia Bilal. Allahu Akbar. Ustaz tak ada sound? Tak ada sound. Oh, okey. Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah, barakallah, Allahu Akbar. Putihnya guys. Ya Rabbi, ya Rasul. Nah, ketak-ketak tangan Bilal tu. Ketak-ketak. Allahu Akbar, subhanallah, Masya Allah. Wajahnya mana? Okey. Okey, aku nak baca apa yang Niloufar tulis kat bawah ni. Okey. Cinta dan sayang pada anakku Bilal, antara kecintaan tertinggi dan teragung Umi di dalam hidup ini. Tiada yang lebih menyayatkan hati selain anak Umi ini disakiti. Alah, nampak? Sayang kan? Nampak? Tengok kan? Orang tu rasa macam tersinggung, terguris. Dia Niloufar sini tulis, tiada yang lebih menyayatkan hati selain anak Umi ini disakiti. Pasti semua ibu kasih dan cintakan anak mereka, apatah lagi sewaktu mereka kecil. Bila anak Umi sayang, Allah, terlalu panjang lah, korang tengoklah sendiri. Tapi kesimpulannya guys adalah, kau nampak tak? Dia membuktikan bahawa apa yang orang tu buat, yang upload tu, dia menyinggung perasaan orang. Dan bila kita menyinggung perasaan orang, benda tu adalah satu dosa. Dan akhirnya Niloufar kena mengalah lah kan. Nak buat macam mana, benda dah tersebar, daripada benda tu lagi jadi bahan jenaka orang, janganlah buat macam tu. Bahan jenaka tu anak orang lah guys. Anak orang mana lah, kamu lah have heart lah sikit. Itu anak orang. Cuba kalau anak kita sendiri orang buat macam tu, apa korang rasa kan? Jadi bagi aku benda tu memang tak wajar sama sekali. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, aku nak beritahu orang yang share gambar anak Niloufar Bilal tu, sebenarnya itu adalah satu perbuatan yang salah, tidak betul, dan bagi aku itu sememangnya tidak menghormati privasi orang. Okey, sabar. Mungkin orang cakap, alah ini Loufar supporters, aku ni Loufar punya pro Loufar. Tidak, aku tak mau menyebelahi mana-mana pihak. Cuma sekarang ni memang ada akta. Okey, akta tu adalah di bawah akta SKMM Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mengenai kandungan jelik di internet. Seksyen 211, larangan terhadap pemberian kandungan jelik. Orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana individu. Hukuman, ni hukuman dia guys.
Hukuman jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. So korang jangan buat main lah benda-benda macam ni. Jangan ambil ringan benda-benda korang snap gambar orang, lepas tu korang edit muka dia, buat muka meme yang funny-funny tanpa orang tu punya persetujuan dan sebagainya. Benda tu salah. So aku rasa benda tu tak patut lah guys korang buat macam tu. Sebab apa aku cakap macam tu? Benda tu dah menyinggung perasaan dia tau. Menyinggung satu, lepas tu korang dah menyebarkan aib. Benda tu kira aib lah sebab kau ubah benda-benda macam tu. Dan kalau ikutkan, kalau lah si Lofa tu, dia boleh je ambil tindakan undang-undang pada mereka yang menyebarkan benda-benda macam tu. Nanti kita kupas pula yang lain pula. The negative side. Bukanlah negative side, maknanya bukanlah semua salah netizen kan. Sekarang aku pula nak cakap dalam konteks agama. Itu yang aku cakap di awal-awal tadi tu. Aku bukan ustaz, aku bukan agamawan. Aku cuma nak share benda yang elok. Aku ambil satu petikan ayat Quran yang aku cakap benda baik ni. Kenapa? Mesti macam netizen pun kadang-kadang rasa macam alah benda baik buat pun nak sorok. Mungkin sebagai ibu bapa, dia orang ada rasional dia mengapa dia buat macam tu. So itu yang aku nak terangkan kepada netizen supaya korang faham. So macam ada dalam satu ayat Al-Quran, aku bacakan untuk korang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu maka kabarkanlah. Surah Ad-Duha ayat 11. So sekarang ni maksudnya netizen ni mungkin macam alah kenapa nak sorok-sorok benda baik, kenalah cerita, kenalah bagi tahu kat orang. Betul, benda tu kena bagi tahu, tapi in the same time juga korang kena faham bahawasanya penyakit ain itu betul. Petikan daripada penyakit ain adalah sabit dalam nas-nas syarak. Allah SWT berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yusliqunaka bi absarihim. Maksudnya, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan kamu dan menjatuhkan kamu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian. Tengok guys. So sekarang ni Nabi Muhammad SAW sendiri hampir tergelincir hanya kerana pandangan mata orang-orang kafir. Orang-orang kafir tau, orang jahat. Hanya dengan pandangan hampir. Jadi sebenarnya dengan melihat baby-baby comel, baby-baby kecil macam tu, takut akan ada rasa hasad atau dengki dan datangnya penyakit ain tu. Bukan saja, dan penyakit ain ni pula kalau aku tengok bukan saja daripada mata-mata orang yang tak suka kita, orang yang suka kita, orang yang memang cinta kat kita, even dia tengok kita pun benda tu boleh kena. Benda tu boleh kena guys. Tapi aku harap korang jangan ain ke aku lah. So sekarang ni ada rasional lah kenapa dia tersinggung. Dan bagi aku, kita sebagai netizen ni kena jaga juga pertuturan kata-kata. Aku ada tengok sampai macam ada aku baca komen-komen semua kan. Netizen kata Lofa ni attention seeker dan sebagainya. Sebenarnya kalau korang nak tahu, attention seeker tu dia sebenarnya adalah penyakit. Penyakit dia panggil HPD, Historic Panic Disorder. Betul ke? Bukan historic, dia HPD adalah Histrionic Personality Disorder. Dia punya simptom-simptom guys, penyakit HPD ni: excessive attention seeking, engaging in inappropriate behaviors to gain praise or approval, being easily influenced by others. Aku akan kupas kat bahagian tu sikit So, and then kedua, engaging in inappropriate behaviors. Dia tak adalah, aku tengok ajar Nilofa ni, dia tak adalah buat benda yang bukan-bukan untuk seek attention macam tu. Kalau korang nak cakap macam tu, berlambak lagi aku tengok personality kat luar sana yang memang aku rasa memang confirm ada penyakit HPD ni kan. Korang pun tahulah siapa kan, duk asal malam lepas tu ya duk gitu-gitu, macam-macam ada. So aku rasa dia orang lebih lagi ada simptom tersebut. Dan ketiganya, acting out in order to always be censored. Maksudnya kau buat sesuatu yang pelik untuk mendapatkan perhatian orang dan be easily influenced. Ni aku rasa easily influenced, maknanya kau senang dipengaruhi oleh orang-orang lain. Jadi adakah kau rasa Hajah Nilofa tu mudah dipengaruhi untuk kita mengatakan dia ada HPD ataupun attention seeker? Aku tak rasa macam tu. Orang cakap, alah kalau betul lah dia tak nak Bilal kena ain, kenapa nak share gambar anak-anak dia? Kenapa nak tunjuk tangan lah, lengan lah, muka tutup bantal lah apa semua kan? Sama juga kena ain juga kan? Sekarang ni kita sentuh on excitement as a parent. Excitement as a parent. Sebagai parent, kita mesti ada rasa keterujaan untuk tunjuk anak kita. Tambahan macam aku cakap tadi kat korang, benda yang baik memang Al-Quran pun cakap,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Benda-benda nikmat daripada Allah maka sebarkanlah, tunjukkanlah kan. Tapi dalam masa itu juga dia adalah personality. Dia personality dan dia memang selebriti yang sangat popular di Malaysia. Jadi mungkin dia risau tentang keselamatan anak dia Bilal. Jadi dia buat macam tu. Untuk Hajah Niloufar juga mungkin ada kesilapan dia sedikit di situ. Ada kesilapan sedikit, tak banyak, sedikit. Memang betul keterujaan dia sebagai ibu bapa. Dia nak, memang dia happy guys. Dia happy dapat anak. Kan, dia happy anak. Siapa tak happy dapat anak? Macam aku dengan wife aku pun, kami sedang menanti dan berusaha untuk mendapatkan cahaya mata yang ketiga. Jadi korang yang kat luar sana tu tengok, tolong-tolonglah doakan aku dan isteri semoga kami mendapat cahaya mata yang ketiga supaya Zakri, Aryan dapatlah adik baru, baby baru. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, sambung. Dia teruja untuk share tapi mungkin bila share tu dia tak perasan tau. Dia tak perasan, makin lama makin banyak pula dia share. Makin lama makin banyak pula dia share. Dan kalau nak tahu, netizen kita ni power guys. Serius aku cakap, netizen kita power. Jabatan netizen negara kita adalah antara jabatan yang terhebat di dunia ni. Macam main gila dengan jabatan netizen kita. Sebab satu benda yang korang post, jabatan netizen kita boleh dapat. Sekejap je boleh dapat, serius. Jadi, dia teruja sebenarnya. Dia teruja. Bukan dia attention seeker sangat. Kan? Dia happy. Tapi dalam pada masa yang sama, dia tahu penyakit ain itu betul. Penyakit ain itu wujud. Al-ainu haq. Tu dia, aku ulang sekali lagi. Ain itu hak, ain itu benar. Jadi sebab tu dia jadi takut. Jadi mungkin dia share macam tu, dia nak berkongsi kegembiraan dia juga dengan peminat-peminat dia. Cuma mungkin terover kongsi, jadi netizen jadi triggered nak tahu. So apa lagi buat kerja, dapat je pergi upload. Kesimpulan aku adalah perkara yang berlaku terhadap Hajah Niloufar ni benda yang bukan boleh dibuat main-main. Especially bila korang edit benda yang elok, bila korang upload benda anak dia muka yang elok tak apa. Tapi ni korang buat jadi bahan jenaka, letak muka tu lah, letak muka ni lah. Sekarang ni aku rasa netizen semua dah happy dah. Niloufar dah tunjukkan wajah Bilal daripada dia lahir sampailah sekarang. Aku tak tahu sama ada mungkin dia buat macam tu atas tindakan dia tersinggung atau apa, aku tak pastilah. Tapi akhirnya peminat-peminat dapat juga tengok. Macam aku cakap, cuma satu je guys aku nak pesan kat korang. Untuk aku ada dapat satu juga doa daripada internet ni untuk mengelakkan anak daripada kena ain. Okey, doa dia mudah je. Okey, saat melihat anak kecil yang comel, maka ucapkanlah doa ini agar dia terhindar dari penyakit ain. Barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu. Ataupun barakallahu laka. Semoga Allah memberkatimu. Macam itulah. Jadi aku harap netizen-netizen kat luar sana, bila korang dah dapat tengok muka anak Niloufar ni, doakanlah yang baik untuk dia dan keluarga dia. Jadi kesimpulan dia guys, aku nak cakap, kita ni manusia biasa, banyak buat kesilapan. Kita mungkin terguris perasaan orang tanpa kita sedari. Jadi kita kena minta maaf. Sebab kesalahan dengan manusia ni, dia lagi berat daripada kita buat salah dengan Allah. Kita buat salah dengan Allah, kita minta ampun, kita minta maaf, kita solat taubat. Tapi kalau dengan kita buat dosa dengan manusia, kita kena minta maaf dengan dia tu sampai dia tu redha. Contohlah, sebab tindakan tu sampai Niloufar terpaksa tunjuk muka Bilal, sampai mengguris perasaan dia. Orang yang upload gambar Bilal yang first tu kan, kalau dia kena minta maaf kat Niloufar. Kalau kata Niloufar tak redha dengan perbuatan dia, dah jadi satu hal pula nak minta maaf kat Padang Mahsyar. Lepas tu elok timbangan dia tu tinggi, katalah boleh masuk syurga. Dek kerana benda tu makin kena bagi kat orang pahala lalas, dosa lagi berat, dah ke sana. Na'udzubillah min zalik lah, kita tak naklah doakan orang pergi ke situ, betul tak? Kita semua nak semua masuk syurga insya-Allah. So guys, itu sajalah video aku untuk kali ni. So inilah first time ni aku buat video reaction. So aku harap korang pun suka. Kalau tak suka pun buat suka lah. Okay. So jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Especially share lah, biar share video ni supaya orang tahu pasal penyakit ain, supaya orang tahu sebenarnya attention seeker tu adalah jenis penyakit, dan yang paling penting jangan guris perasaan orang guys. Okay. Kalau korang suka video ni, komen kat bawah, bagi tahu aku apa lagi reaction, apa lagi video-video yang aku kena cover. Dan yang penting janganlah buat macam tu, sebab benda tu adalah tidak berbaloi. Okay guys, Assalamualaikum.